عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, maka khabar gembirakanlah kepada orang-orang yang mendengar bicara Allah lalu mereka menurutinya. Itulah orang-orang yang mendapat hidayah Tuhan mereka, yakni Allah. Dan mereka lah orang-orang yang berakal, yang cerdik dan bijak. Az-Zumar ayat 18, 17, 18. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati berbahagia dan kuasa pengurusan program kuliah Zuhur Surau Al-Husna bangunan MBA Shah Alam ini, dan yang dihormati seluruh kehadiran para jamaah Zuhur pada hari yang penuh barakah. Walaupun agak lewat kita mulakan dan berbaki pun tak panjang masanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berada di taman syurga Allah Subhanahu wa taala, di mana itulah jaminan yang diberikan Nabi kepada kita semua. Sebelum kita dapat syurga yang sebenar-benarnya di alam sana, maka alam syurga di bumi adalah majlis ilmu ataupun program ilmu yang diadakan di mana-mana lokasi kita berada. Itu disebut sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, taman syurga. Jadi hakikatnya seorang mukmin yang bercita-cita untuk beroleh taman syurga yang sebenar di alam mahsyar nanti, pastilah dia mesti memilih untuk berada taman syurga masa dunia ini. Bagaimana seorang mukmin itu akan dapat taman syurga yang sebenar-benarnya di alam sana kalaulah di bumi ini tak pernah pun datang untuk berada di majlis yang umpama ini? Bagaimana agaknya dia akan dapat taman syurga yang sebenar kalaulah di alam bumi dia tak hadir, dia tak datang meramai-ramaikan
majlis ilmu di suri masjid, maka sekira itu adalah angan-angan kosong lah. Tidak jauh kita akan dapat. Betul Nabi SAW dalam satu hadis yang semua kita maklumi, kalaulah kita dengar hadis ini, Nabi ajar kepada kita, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Bila kamu nampak ada taman syurga, masuklah ke dalamnya. Nampak saja masuk. Kau lintasi taman syurga, masuklah ke dalamnya. Kalau dalam bahasa mudahnya, nampak surau, datang. Nampak masjid, masuk. Sekalipun mungkin tidak tujuan untuk belajar, tidak ada pengajian pun, jam contohnya 10 malam, habis dah kuliah maghribnya. Tetapi jiwa mukmin yang beragama ini, dia akan masuk juga. Yalah, jam 10 tu mungkin tidaklah, tapi kalau tidak pun ada pengajian, dia singgah. Kalau waktu duha, dia singgah untuk berduha 2 rakaat. Kalaulah dia ada waktu untuk berehat sekejap di masjid kerana nak uruskan badan letih, dia sandar sekejap di tiang masjid, tapi belum dia masuk masjid, dia berwuduk, contohnya. Jadi ini sebagai contoh kepada kita bagaimana seorang mukmin yang sebenar-benarnya, bila tengok masjid, dia nak datang. Tengok surau, dia nak masuk. Dia kata Nabi SAW, "Farta'u," masa masuklah ke dalamnya. Duduk di dalamnya. Lalu sahabat Nabi tanya Nabi SAW, dia kata, "Rasulullah, ma riyadul jannati?" Apakah ada taman syurga di bumi ini? Apakah ada taman syurga di bumi? Kata Nabi, ya ada. Hilaquz zikri, iaitu majlis ilmu yang diadakan, itulah taman syurga di bumi. Jadi ini merupakan satu hadis yang bagi saya, dalam kerang kita sekarang lah, ya, peluang tu ada di mana-mana. Tuan-tuan bekerja di jabatan, ada surau pejabat. Tuan bekerja di lokasi tertentu, ada surau di lokasi dia duduk bekerja. Ada taman, ada surau di taman. Kalau di taman ada surau, ada masjid, dan macam-macam. Jadi kita tidak ada alasan dan tidak beralasan sebenarnya. Jadi sekira ini di antara peringatan daripada saya buat diri saya bercakap, kerana berada kita walaupun setengah jam, sekalipun tak sampai pun setengah jam, 10 minit, apalagi kalau sejam 2, semua itu akan dicatat sebagai pahala dan akan diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah kita, kerana ini merupakan catatan penting dalam perjalanan kita sebagai manusia. Percuma Allah beri pahala dan keradaan kepada kita. Sambungan bicara kita pada pagi ini, pada tengah hari tuan-tuan, ialah tentang doa. Kerana kita bercakap pada bulan yang lepas, pada 5 hari bulan 10 yang lepas, tentang isu berdoa yang menjadi sebahagian daripada perkara besar dalam kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana cabang zikir ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tengah hari ini kita akan masuk pada tajuk yang telah diutara dalam kitab kita ini, iaitulah bertajuk kelebihan berdoa. Kelebihan berdoa. Berhubung dengan kelebihan berdoa, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi satu hadis yang disebutkan Imam At-Tirmizi, disebutkan oleh An-Nasa'i, dengan hadis berbunyi, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a." Maksudnya, tak ada sesuatu yang lebih mulia dan istimewa di sisi Allah selain daripada berdoa. Allahu Akbar. Hadis daripada Imam At-Tirmizi, bersabda Nabi, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a." Tak ada sesuatu yang lebih istimewa, yang lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, ialah berdoa kepadanya. Jadi hadis ini kita letak di mana tuan-tuan?
Letak di mana sebenarnya? Menunjukkan yang pertama sekali, banyak amalan dalam beragama banyak. Tapi doa ni rupa-rupa di antara perkara yang akram, yang Allah paling suka. Allah paling suka. Allah paling cinta, Allah paling suka dan seronok bila hamba-Nya berdoa kepadanya. Itu satu gambaran dia cukup hebat. Peluang ini peluang yang Allah buka kepada kita. Yang pertama. Yang keduanya menunjukkan kepada kita bahawa berdoa adalah suatu cara kita untuk mengikat al-ilaqatu bainal 'abdi wa rabbih, hubungan antara kita dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa ini satu ikatan mengikat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan memang kena ikat dengan Allah punya hubungan. Maka di antara cara ialah berdoa, minta rintih kepadanya. Yang ketiga, hadis juga menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala bersedia untuk menunaikan apa sahaja rintihan hamba-Nya. Allah sedia menerima, mendengar dan menunaikan rintihan hamba-Nya. Ini maksud hadis, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min du'a. Allah sedia nak dengar rintihan hamba-Nya, dan bukan dengar saja, menunaikan sekali. Yang keempat, hadis juga menunjukkan bagaimana berdoa adalah merupakan senjata yang paling ampuh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. So kita dalam hidup ini tidak boleh tidak, apa sahaja amalan kita doa. Dan saya telah sebut acap kali sebelum ini, mana ada dalam hidup kita ini kita tak berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza, sampai akhir. Paling tidak pun bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu paling kurang lah tu. Nak minum minuman, nak makan makanan, belum masuk ke bibir masing-masing, mulut masing-masing, dapat makanan yang jadi rasa itu, manis ke tawar ataupun seumpamanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Doa lagi. Dah selesai makan, apa makanan tak kira lah, dah selesai, kita doa lagi, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dah selesai makan, biasalah nak ke tandas, qada hajat kecil besar, pentingnya qada hajat. Menuju ke tandas, buka pintu tandas saja, Allahumma inni a'udzubika minal, nah apa dia, minas syaitan. Kita berdoa untuk Allah jauh daripada syaitan yang durjana. Selesai qada hajat, dah selesai, tak kira lah 10 minit ke 3 minit setengah ke sejam ke, keluar saja dengan kaki kita melangkah, ghufranak. Qada hajat selesai, dalam toilet ada pula cermin terpasang kat dinding, tengok muka, Allah mahassin khalqi kama hassata khuluqi. Doa lagi. Maka setiap inci pergerakan kita rupa-rupanya doa. Hinggalah semalam, hingga ke malamnya dah landing ni, nak tidur dah ni, besok nak kerja, letak saja bantal, letak saja kepala atas bantal, ucapan terakhir kita ialah bismikallahumma ahya wa amut. Akhirnya bangun awal pagi, dah selesai tidur, alhamdulillah dapat 4-5 jam, 5 jam itu selesa, buka mata saja sebab dah pagi, subuh dah masuk dah, kejap lagi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini pusingan kehidupan kita.
Jadi buktinya menunjuk kepada kita doa ini ada satu ikatan dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika nak makan, nak minum, dah kenyang, ketika nak keluar pada rumah, ketika nak tidur, nak bangkit pada tidur. Jadi ini satu di antara benda-benda yang beri kita banyak kelebihan. Jadi apa kelebihan yang berdoa yang paling utama sekali, tuan-tuan? Satunya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ialah untuk kita mendapat keselamatan dan keberkatan. Pahala jangan cakap lah, pahala confirm dah. Tapi di antara kelebihan kita berdoa pada Allah ini untuk kita mendapat apa? Keselamatan dan keberkatan. Kalau kita makan, minum air seteguk, berkat minuman kita minum, makan kita makan. Kita nak bergerak pada rumah, nak musafir, nak ke pejabat, nak berjalan jauh contohnya, kita doa, berkat perjalanan kita jauh daripada musibah dan bala bencana. Jadi banyak kelebihan, antaranya ialah keselamatan dan keberkatan. Kemudian apa kelebihan kita berdoa? Kita akan beroleh jagaan Allah Subhanahu wa taala. Al-hifaz, al-hifz, kita akan dapat jagaan Tuhan. Terutama kalau kita dalam keadaan situasi tertentu lah, nak berjalan jauh, khasnya orang nak musafir. Sebab dalam hubungan musafir ini, kita diajar dalam agama melalui beberapa amalan. Ada solat musafir, boleh kita buat 2 rakaat solat musafir. Sebab dalam satu hadis Nabi sebut kepada kita, orang bermusafir ini doanya Allah berkati. Allah berkati ketika musafir, banyakkan doa, Allah berkati doanya. Dan yang keduanya, kita nak jadikan musafir kita selamat daripada mara bahaya bala bencana. Musafir ini kalaulah melalui perjalanan yang jauh berkenderaan, banyak risiko menanti. Banyak risiko menanti kita, tuan-tuan, puan-puan. Sementara dunia sekarang ini, dunia menakutkan. Baca saja berita dalam akhbar, aksiden 5 buah kenderaan sekaligus. Lori hantam dari belakang, lori pula tak reti nak slow dah sekarang ni. Dia reti laju je. Tak pasal-pasal kita yang tak ada masalah, ada masalah. Dihentam. Contohnya, bukan minta ni, berlaku. Saya dah bawa kenderaan ready dah, tak mengantuk pun, tapi ada aksiden. Bukan takat aksiden biasa, mati keluarga setengah-setengahnya. 4 orang sekaligus meninggal. Banyak benda. Maka di antara pintu keselamatan kita yang kita mohon ialah Allah beri kita ke apa? Keamanan. Allah pelihara kita. Serah kepadanya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita serah pada Allah Azza wa Jalla. Maka yakinlah kita. Kalau kita musafir, kita mula dengan solat musafir. Baca doa, subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kita pula musafir dengan sihat walafiat, tak ada masalah, mengantuk macam-macam, insya-Allah lah 5 jam jalan kita pergi balik selamat, insya-Allah. Sebab yang jaga tu Allah Subhanahu wa taala. Kerana kamu ingat pada aku, Allah jauhkan mara bahaya, bala bencana dan seumpama. Ini antara benda yang kait dengan doa tadi. Allah pelihara kita. Kita. Pertama, keselamatan dan keamanan, keberkatan. Kedua, Allah pelihara kita. Yang ketiga, apa kelebihan kita berdoa? Yang ketiga ialah ia menjadi cabang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi cabang ibadat. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, dia kata apa? Far'un minal ibadati. Kita berdoa cabang ibadat. Contohnya, saya minum air sekarang. Tapi taklah, ya. Saya minum air sekarang ni. Kalau saya minum, saya sebut nama Tuhan. Paling kurang bismillah. Ataupun tadi, Allahumma barik. Jadi ibadat ni. Bila saya minum, tanpa sebenarnya, jadi ada lah. Ada dah lapar, minum. Dah dahaga minum. Tak ada ibadat. Tak ada ibadat. Jadi mana boleh berubah jadi ibadat bila saya guna sebut nama Allah, minum air. Padahal minum air je. Tapi kerana saya mula di atas nama Tuhan,
Jadi ibadat. Berpahala. Belum sembahyang zuhur lagi tu. Minum air saja dapat pahala ibadat. Kenapa? Sebab saya mula di atas nama Tuhan. Tapi saya minum saja tanpa ucap doa, kira buah air, minum saja, tak dapat pahala ibadat. Sekadar boleh kenyang lah. Ada minum, kenyang, tu saja. Tengok beza kita punya nilai peribadatan itu. Bila kita buat satu benda dengan berdoa, dia jadi pahala ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda biasa, minum air, benda adat biasa, tapi kerana kita mula dengan Tuhan, nama Tuhan, jadi pahala ibadat. Minta maaf sebut hatta dalam hubungan suami isteri. Ini minta maaf sebut macam tu. Tapi ini di antara kenyataan dalam fiqh ibadat kita. Habata hubungan suami isteri, hubungan kelamin maksud saya, di atas nama Tuhan kita melakukannya. Ada doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Kita dah lupa dah doa tu, tak hafal langsung, dah hafal tu. Kita minta Allah jauhkan gangguan syaitan dalam urusan kami bersama suami isteri ni. Jauhkan dari syaitan, gangguan syaitan. Doa tu pahala. Padahal hubungan kelamin, tapi dikira pahala dalam agama. Tapi kalau tak doa, tak ada, sekadar tu lah, pahala tak ada. Tapi sekadar itulah amalannya. Tapi dalam agama ini, benda macam tu dianggap ibadat bila disebut nama Allah Azza wa Jalla. Ini sebagai contoh besarnya nilai doa itu dalam agama. Dan orang mukmin dia sentiasa ada kekuatan untuk jadikan doa sebagai pakaian hariannya. Saya sebut dalam bahasa mudah, saya kata doa ini adalah pakaian harian kita yang memakaikan kita dengan pahala, redha, rahmat, keselamatan, keamanan macam-macam. Sebab doa tadi dia kepakaikan kita keselamatan, rahmat, redha, macam-macam. Tidak pernah akan mengurangi kelebihan seluruh agama. Baik. Dalam hal ini ada satu hadis yang kita boleh ambil peringatan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tadi sebut dalam hadis kita baca tadi kan, antara benda yang paling mulia si Allah ialah berdoa. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa pada Allah, Allah amat murka kepadanya. Hadis daripada At-Tirmidzi, disahihkan Al-Albani, dan hadis dianggap hadis sahih. Kata Nabi dalam hadis pada Imam Tirmidzi, siapa yang tak berdoa, yaghdab alaihi, Allah murkai kepadanya. Jadi tiba-tiba dalam hadis tuan-tuan jadi ingatan kepada kita ni. Allah murka bila bermaksiat, murkalah. Tak sembahyang, murka. Cakap dusta, murka. Bohongkan orang, murka. Caci orang, murka. Fitnah orang, murka. Murka belaka tu. Tapi orang tak berdoa ni pun dianggap benda yang boleh menimbulkan murka Allah juga. Pun kena faham lah tu, betapa doa ini satu benda yang amat penting dan mustahak. Kalau kita nak Allah sayang, doa. Nak Allah kabulkan rintihan, doa. Nak Allah sayang kasih kepada kita, doa. Tapi kalau kita tak berdoa, maka kata Nabi, Allah akan murkai kepada orang itu. Tanda soalan, kenapa Allah murka orang tak nak berdoa? Ada jawapan tu. Kalau ikut pandangan Abdullah Ad-Darani, seorang ulama tasawuf. Abdullah Ad-Darani ulama tasawuf yang terkemuka. Kalau ulama kita kemudian lah, bukan ulama lama. Kata Abdullah Ad-Darani, orang yang tak nak berdoa kepada ini adalah orang angkuh. Angkuh dan sombong. Maka di atas kesombongan itu Allah murka kepadanya. Sepatutnya kita bergantung dengan Tuhan. Nak keluar pada rumah, minta keselamatan, doa. Nak buat satu urusan kerja, doa. Minta Allah permudahkan. Patut macam itulah.
Tiba-tiba kita rasa, tak berdoa aku pandai-pandai buat sendiri. Ini orang angkuh lah namanya. Dia kata Abdul Ad-Darani, kenapa Allah murka pada orang tak berdoa? Kerana dia angkuh dengan Allah, sombong. Maka orang yang tak nak berdoa dianggap orang sombong, sebab tu Allah murka kepadanya. Seolah kamu ni manusia, pandai-pandai kamu je. Seolah kamu ni bijak dalam mengatur hidup, buat tu perkara pasti dapat. Jangan begitu. Jadi kita kena berdoa kepada Allah. Jangan dianggap kita ni angkuh dan sombong. Baik. Itu pandangan daripada Abdullah Ad-Darani. Kemudian satu pandangan menarik juga. Kenapa Allah murka pada orang tak berdoa ini? Ini pandangan menarik juga daripada Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata apa? Orang tak nak berdoa ini adalah orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nisyanullah. Dia terlupa pada Allah. Padahal kalau dia ingat balik akan hidupnya, dia akan faham. Setiap inci hidupnya Allah yang tentukan. Saya sombonglah dengan Tuhan. Setiap inci hidupnya Allah yang tentukan. Pergerakan, perjalanan, mata berkelip, telinga mendengar, tangan boleh megang, menjamah, kaki melangkah. Siapa yang tentukan semua itu? Bukan kuasa kita semata-mata, tidak. Tak ada sikit kuasa pun kepada kita. Tapi semua yang tentukan perkara kita Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba orang tak nak berdoa ini, orang je lupa pada Allah Azza wa Jalla. Lupa hakikat yang dia kena bergantung pada. Ini pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kata Abdul Ad-Darani tadi, orang tak nak berdoa ini orang sombong, angkuh dengan Tuhan. Dan orang yang tak berdoa kepada Allah, kata Ibn Qayyim, orang ini lupa pada Allah. Nisyan. Dia lupa hakikat dia ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak izinkan mata berkelip, terbuka tak payah setengah jam, 10 minit je, hospital jawabnya. Sebab apa? Mata tak kelip ustaz, dah 10 minit ni, tak selesa ni, hospital lah jawabnya, klinik lah jawabnya. Siapa punya kerja tu? Allah yang menentukan kelipan mata kita berkelip begitu sekali. Ini semua tuan-tuan sebagai satu peringatan yang menarik daripada para ulama kita baik. Yang terakhir untuk hari ini, dalam masa yang terbatas 3 minit terakhir ini, tuan-tuan sekalian, saya nak kutip sikit pandangan menarik di sini. Dalam bab berdoa, dia ada lagi bab doa, ada adab berdoa diungkapkan oleh pengarang kitab kita ini. Tapi satu saya ungkapkan sikit saja dalam 3 minit terakhir ini. Dia sebenarnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Dia adalah merupakan cabang kepada akidah. Solang balik, berdoa kepada Allah cabang pada akidah. Dia akidah benda besar. Ketuhanan Allah kita yakin, pada Allah Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Esa, tak ada Tuhan lain. Itu kita fahamlah, akidah lah tu. Tak ada Tuhan yang lain melainkan Allah sahaja. Maha besar, Maha Agung, Maha Pencipta dia. Doa ini cabang pada akidah. Kenapa? Sebab kata setengah ulama, orang yang berdoa, orang yakin kepada ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akidah lah tu. Aku nak, contohnya, aku nak musafir, meninggalkan rumah kediaman. Ke mana ya? Katalah nak pergi umrah lah, katakan. Meninggalkan rumah tangga ni 10 hari, 12 hari ni bukan satu tempoh yang zikat. Dalam jiwanya dia berdoa, Allah selamat perjalanannya, sejahterakannya, pergi dan balik dengan selamat. Kalau tinggal anak pula, tinggal anak dalam keadaan mereka tenang, tak ada musibah. Bila dia berdoa kepada Allah, itu tanda akidah lah tu. Dia yakin Allah akan berinya keselamatan, keamanan, Allah jaga apa ditinggalkan di rumahnya. Akidah lah tu. Contoh yang lain, tu jauh sangat tu, nak ke Mekah. Kita keluar pada rumah, nak ke pejabat, bukanlah sampai 6 hari pejabat. Kalau ada 6 hari pejabat, tidur rumah pejabat, tak adalah, 8 jam balik lah contohnya.
Kita keluar pada rumah kerana mencari harta 2-3 ringgit, RM1, RM2 contohnya, untuk anak isteri minum, makan. Keluarga kita nak dapatkan sesuatu. Keluar rumah tadi ada doa. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kita minta kita pergi balik selamat. Kita letak keyakinan kita pergi kerja dengan selamat, balik dengan selamat. Akidah tu. Allah pelihara aku keluar 3-4 jam, 5 jam keluar untuk bekerja 5 jam untuk cari harta karenamu. Akidah tu. Sebab itulah maka doa ini kata ulama cabang akidah. Maka orang tak berdoa dianggap telah mengurangi nilai akidahnya. Walaupun dia kata Allah Tuhan yang Maha, Allah satu tu tak ada yang lain dah, memang Allah Tuhan besar. Doanya tidak, dia telah mengurangi kekuatan akidah kepada Allah Subhanahu wa. Ini satu pandangan menarik daripada kalangan para ulama kita rahmatullahi alaih. Itulah di antara perbincangan kita pada pagi ini, pada tengah hari ini, dalam tajuk doa daripada kitab kita ni, iaitu Manhajul Hidup Orang Beriman. Jadi mudah-mudahan kita akan tengok nanti adab-adab berdoa. Ada adab juga ni. Bukan pakai angkat tangan, ya Allah minta rezeki banyak sikit daripada biasa. Tak jadi. Ya Allah aku nak selamat. Ada adab-adabnya. Ya. Kalau tak juga adab, susahlah kita. Jumpa mak kita nak minta duit sikit, bantu kita sikit, kita sempit. Mak, duit sikit mak. Dia tengok, ni nombor dia angkat. Cuba puji sikit, mak, nampak makin cantik, makin muda lah mak sekarang ni. Okey mak, mak dah berapa umur sekarang? 65 kan? Tapi macam 33 mak. Masuklah jarumnya. Duit sikit mak, tak banyak 1000 contohnya. Lain macam tu, puji dia. Tapi kalau mak yang cerdik, ni puji aku ada nak lah tu, sesuatu contohnya. Tapi cara tu penting. Allah pun sama. Takkan kata, ya Allah aku nak berkat hidup, rezeki murah. Ada adab-adabnya. Apa adabnya? Jangan bimbang kita bincang kalau akan datang, insyaAllah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi kekalkan doa dalam hidup seharian. Mudah-mudahan Allah akan terima kita sebagai hambanya, dan dengan Allah makin dekat, makin rapat dalam rada rahmatnya. Wallahu alam. Terus sekadar pertemuan pada pagi ini, pada tengah hari ini. Pagi saja saya ni, ya, tengah hari ini. Moga Allah rahmati kita semua. Ada sikit nak iklan. Ini satu buku baru kami, bukan saya seorang. Tajuknya Jodoh Anugerah Dia. Memang buku ini terbaik lah, dengan penceritaan, telling story. Storytelling ke telling story? Storytelling, mana satu? Ya, telling story, ya. Storytelling. Betul lah, mana-mana je lah. Bentuk penceritaan. 20 penulis, saya di antara yang menulis tentang isu jodoh, pelbagai cerita, ya. Jadi siapa yang nak buku ini, rasmi, baru dia tak lancar lagi ni, hujung bulan akan dilancarkan, tapi dah mula saya jualkan. Boleh dapatkan untuk jadikan hadiah kepada keluarga, hadiah pengantin baru, hadiah kepada adik kakak kita, dengan tajuk jodoh, insyaAllah. Manfaatnya banyak. Dan penulisnya pun hebat-hebat. Antaranya ialah Ustazah Fizah Musa pun tulis, Isfadiah pun tulis, saya pun tulis, dan paling utama Dr. Kamil Ibrahim lah. Dialah tokoh besar pada buku ni, ya, yang jadi ketua, leader kami. Cantik sekali. Kulit pun cantik, dalam lagi cantik. Harga pun tak cantik manalah, RM40, ya. Takkan RM4, tak menasabah RM4 kan. Mana RM4 sekarang ni. Siapa nak, insyaAllah boleh dapatkan kemudian. Tak nak beli sebuah, beli 3 pun tak apa, tak ada masalah. Hadiah kawan lain, ya. Hadiah kena kahwin hujung minggu ni, balut-balut hantar kepada pengantin, insyaAllah. Dimaklumkan, kita nak solat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. والسلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh.